Okey, kita mulakan hadis hari ini pelajaran hadis Riyadhus Shalihin dan hadis yang ke 140 muka surat 427. Silakan ya, sama baca. Okey. Saya baca dulu, nanti siapa-siapa sambunglah. Ar-Rabi'u wal Ishrun an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia bertutur, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar redha kepada seorang hamba yang menyantap suatu makanan lalu dia memujinya atas makanan itu, atau kepada seorang hamba yang meneguk suatu minuman lalu dia memujinya atas minuman itu. Hadis riwayat Muslim. Lafaz al-aklata artinya makan siang atau makan malam. Pengesahan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nombor 2734, kosa kata asing. Al-aklata wa syurbata, suatu makanan dan minuman. Keduanya berbentuk isim marah, kata benda yang menunjukkan satu kali perbuatan. Ia ini berasal dari kata al-aklu, iaitu makan, dan asyurbu, minum. Kandungan hadis, perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keluasan kurniaannya dan limpahan nikmat-nikmatnya, bahawasanya bersyukur merupakan jalan keselamatan, sebab hanya Dia Azza wa Jalla yang berhak mendapat pujian atas segala nikmat pemberiannya. Penetapan sifat redha bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, penjelasan tentang etika makan dan minuman, di antaranya memanjatkan pujian setelah menyantap dan meneguknya. Ya. Baik ya. Kelengkapan dalam Islam sehingga hal-hal yang dianggap sebagai kebiasaan, perkara dianggap macam remeh, tapi itulah dia Islam. Dia punya akhlak lengkap sampai hal-hal yang dianggap kebiasaan ataupun remeh pun mempunyai peraturan-peraturan. Contohnya dalam hadis ini, makan dan minum bukankah ia satu kebiasaan? Dan kalau dibincangkan katanya hal ni hal remeh, hal makan minum pun ada. Bagi dalam Islam, hal yang macam ini juga adalah jadi satu pahala buat kita. Kalau kita tahu jalan dia. Jadi jalan untuk mendapatkannya ialah dengan jalan belajar ataupun ilmu. Padahal ia hanya benda ringan. Ringannya apa? Hanya perkataan Alhamdulillah. Bukankah Alhamdulillah itu tanda kita berterima kasih ataupun kita bersyukur kepada Allah. Seolah-olah, ya Allah, aku mensyukuri nikmatku ke atas kamu. Padahal ucapan itu hanya kita memuji Allah, Alhamdulillah. Itu dah tanda kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Bayangkanlah ketika kita berpuasa dalam keadaan yang lapar dan dahaga. Pada masa itu, apa yang kita inginkan? Kita inginkan kalau dapat berbuka. Maka kita akan rasa lega daripada kelaparan dan juga kehausan. Oleh itu, dalam hadis ini menyentuh hal ini yang mengatakan bahawa Allah senang, Allah redha kepada hambanya. Hambanya yang macam mana? Iaitu bila dia makan, dia pun memuji Allah. Bila dia minum pun dia memuji Allah. Dan makan Alhamdulillah.
nak minum alhamdulillah. Walaupun benda itu remeh, kecil saja. Ya. Itu yang boleh membawa kepada keredaan Allah. Salah satu punca orang masuk ke syurga Allah. Apa puncanya atau sebabnya? Adakah kerana dia membawa pahala yang banyak? Ya, kerana dia sebagai golongan orang-orang yang banyak beramal? Sebenarnya tidak. Salah satu daripada mereka masuk syurga Allah kerana mendapat redha Allah. Engkau punya amal tak banyak, tapi amal kau adalah amal soleh, dan kau tidak mempersekutukan Allah. Kerana amalmu yang sikit tapi ikhlas, kerana Allah Ta'ala dan kamu tidak sekutukan Allah, maka Allah pun meredaimu untuk masuk ke syurga Allah. Ya. Jadi macam mana nak cari jalan supaya Allah redha? Elakkan daripada perkara-perkara yang membawa kepada kemurkaannya. Ya. Sebab lawan redha itu murka. Jadi kita elakkan daripada perkara-perkara yang membawa kemurkaan Allah. Itulah jalan keredaan. Termasuk perkara kecil macam ni. Alhamdulillah. Hanya sebutan Alhamdulillah lepas makan dan minum juga membawa keredaan kepada Allah. Tanda syukur nikmat Allah Ta'ala kita kecapi. Bayangkanlah berapa ramai mereka yang tidak dapat nak makan, nak minum. Masuk saja terkeluar balik. Masuk, keluar balik. Ya. Jadi kita dapat merasai nikmat boleh makan, boleh minum. Apa salahnya kita mengatakan Alhamdulillah kerana kita bersyukur kepada Allah. Ini pun berat nak sebut. Ya. Berat nak mengatakan. Ya. Biasakan. Benda ni kena biasakan. Kalau tak dibiasakan, memang sukar kita nak menyebut. Kita makan lupa. Kita minum lupa. Ya. Nak menyebut Alhamdulillah. Lupa. Kerana apa? Kerana kita tak terbiasa. Kenapa kita bila nak makan, kita baca Bismillah? Mula je nak makan, baca Bismillah. Kenapa? Sebab dah terbiasa benda tu. Kadang, dengan sendirinya atau automatik, bila nak makan saja, Bismillah. Mulut tu, senang saya nak menyebut. Tapi bila dah lepas makan, atau lepas minum, dia lupa pula nak baca Alhamdulillah. Itu dia. Ya? Jadi hal ini sebenarnya bergantung kepada latihan atau kebiasaan kita. Kalau kita tak biasakan, memang sukarlah nak menyebut. Ya? Bismillah tu kerana kita biasakan sebut. Otomatik nak makan Bismillah, nak minum Bismillah, mudah kita sebut. Kan? Begitu juga dengan ucapan Alhamdulillah. Ya? Kita pun kena biasakan juga. Itu yang dikatakan Allah redha, nak cari redha Tuhan. Ya? Kalau nak masuk surga Allah, carilah apa yang Allah redha. Carilah keredaan Tuhan. Ya? Sebab salah satu ahli surga, salah satu sebab mereka masuk surga kerana mendapat redha Tuhan. Kalau Tuhan tak redha, tak dapat kita nak masuk surga. Amal kita seberapa? Dapat ke kita nak membeli syurga Allah dengan amal kita? Tak dapat. Tapi dengan kerana redha Allah itulah Allah telah mempersilakan seseorang itu masuk ke syurganya. Kerana apa? Allah senangi dia. Allah redai dia. Itulah hal yang berkaitan dengan al-aklah wasyurbah, iaitu hal berkaitan makan dan minum. Hal ini jangan kita remehkan. Dia besar faedah. Baik, kita sambung lagi hadis yang ke-141. Silakan teruskan lagi. Hadis ke-141 Al-Khamis wal-'Ishruna an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin sadaqatun qala
ara'aita in lam yajid qala ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu qala ara'aita in lam yastati' qala yu'inu dzal hajatil malhufa qala ara'aita in lam yastati' qala ya'muru bil ma'rufi awil khair qala ara'aita in lam yaf'al qala yumsiku 'anil syarri fa innaha shadaqatun muttafaqun alaih. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap muslim wajib bersedekah. Ada orang yang bertanya, bagaimana pendapat engkau jika seseorang tidak mempunyai apa-apa untuk disedekahkan? Beliau menjawab, hendaklah ia bekerja dengan kedua tangannya sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk diri sendiri dan untuk bersedekah. Orang itu bertanya lagi, bagaimana pendapat engkau jika orang itu tidak mampu melakukannya? Beliau menjawab, hendaklah dia membantu orang yang memerlukan lagi terdesak kebutuhan. Orang itu kembali bertanya, lantas bagaimana pendapat engkau jika dia tidak mampu melakukannya juga? Beliau menjawab, hendaklah dia menyuruh orang lain agar berbuat yang makruf atau kebaikan. Untuk kesekian kalinya orang itu bertanya, bagaimana pula pendapat engkau jika dia pun tidak bisa melakukan hal itu? Maka beliau menjawab, hendaklah dia menahan diri untuk tidak berbuat jahat. Sebab yang demikian termasuk sedekah. Muttafaqun alaih. Pengesahan hadis, kandungan hadis, penjelasan. Itu je, habis. Ya, baik. Jadi ya, dalam hadis ini ya, dapat kita ya, simpulkan bahawa sedekah ini tidak semestinya dengan benda, ya, dengan barang, tetapi ya sampai satu peringkat yang dikatakan kita menahan diri dari melakukan kejahatan, ya, itu pun dikatakan sedekah untuk diri kita. Apa tidaknya, ya, kalau kita lakukan kejahatan itu, apa yang kita dapat? Dosa. Ya, jadi ya, kerana takutkan kepada Allah dan nak mencari keredaannya, dia tak sanggup untuk berbuat dosa, buat kejahatan itu. Baik dengan jalan mencuri secara bersembunyi, ya, ataupun bersumpah bohong contohnya, ya, dihindarkan daripada hal itu. Jadi ya, itu juga dikatakan sebagai sedekah, menahan diri daripada melakukan kejahatan. Jadi perkara yang disebutkan ini juga jadi satu pelajaran, ya, buat kita. Ya, apa tidaknya, ya, terkadang ada manusia yang memang dikatakan tak boleh nak buat macam tu, ya. Nabi kata, ya, wajib bersedekah, ya. Kalau orang tu tak punya apa-apa nak sedekah apa, ya. Kata suruh bekerja, kerja dengan kedua tangannya, kalau dah apa nanti, ya, bolehlah, ya, untuk manfaat dirinya dan juga untuk bersedekah. Habis kalau orang tu tak boleh juga nak buat macam tu, ya, katanya suruh dia membantu orang yang memerlukan, ya, bantu apa yang diperlukan oleh orang itu, bantu dia. Itu juga sedekah. Kalau orang tak boleh juga buat macam tu, jadi soalan tu panjanglah, ya. Kata suruh dia buat amar ma'ruf ataupun kebaikan, katanya, ya. Sampai ditanya, kalau itu pun tak mampu macam mana lagi ya Rasul? Ibaratnya macam itulah soalan, ya. Akhirnya tahanlah diri dari kejahatan, itu juga sedekah. Yalah, terkadang ada setengah orang tu dia
dia tidak bergaul sangat. Jadi bagaimana dia nak melakukan hal-hal yang di atas tu? Apalagi kalau keadaan dirinya pula tidak sehat, ataupun keadaan dirinya OKU, ya. Jadi sudah tentu bermunasabah dalam hadis ini dikatakan kalau tak mampu, munasabah. Jadi dirinya menahan daripada kejahatan itu juga dikatakan sebagai sedekah. Itulah luasnya kita memahami hal sedekah. Jangan fikir sedekah itu hanya kita berikan benda, makanan kepada seseorang itu sedekah. Tapi sampai dikatakan hal yang kita tidak duga, hanya kita tak melakukan kejahatan itu. Hampir kita nak melakukan, tapi kita ingatkan Allah Ta'ala, takut Allah Ta'ala. Maka itu pun dikira sebagai apa? Sedekah. Itulah kelebihan apa? Sedekah. Jadi cantik hadis yang kita baca ini buat pedoman kita yang belajar. Dan kita akan masuk lagi iaitu bab yang ke-14 ini, iaitu maknanya tidak berlebihan dalam ketaatan. Tidak berlebihan dalam ketaatan. Okey, teruskan. Dianjurkan tidak berlebihan dalam ketaatan. Dianjurkan bersahaja, tidak kurang atau tidak berlebihan dalam beribadah agar jiwa selalu prima dan tidak timbul kebosanan. Sebab apabila seseorang melampaui batas dalam beribadah, semangatnya akan hilang di tengah perjalanan rohaninya sebelum sampai di tempat tujuan. Sedangkan jika seseorang bermalas-malasan dalam beribadah, nescaya dia tidak akan pernah sampai pada tujuannya dan harapannya pun menjadi sirna. Sungguh, sebaik-baik sikap adalah sikap pertengahan, kerana ia dapat mengantarkan anda ke tempat yang dituju serta akan mempermudah anda dalam mewujudkan harapan. Semoga Allah merahmati Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah kerana pernyataan berikut. Agama Allah Subhanahu Wa Taala berada menegahi antara sikap berlebihan dan sikap kaku, iaitu jumlah. Baik, saya nanti saya dulu. Dalam hal tidak berlebihan dalam ketaatan, kita kena faham sebabnya kita manusia ni ada satu sifat namanya jemu. Jemu. Bila sampai kepada peringkat jemu, bosan, maka itu akan membahayakan iman kita. Yang baru masuk ayat muka surat 430. 430. Jadi dikatakan dalam hadis al-umuru awsatuha, pada urusan itu yang pertengahan. Mana kita buat pertengahan, jangan melampaui. Contohnya, seseorang itu rajin betul beribadat. Apa saja ibadat sunat dia akan buat. Dengar saja ibadat sunat sahih ke tak sahih ke, dia buat. Yang fardu pun buat, yang sunat-sunat pun buat. Rajin dia beribadat. Adakah dia boleh istiqomah dengan itu berterusan? Kuatir satu peringkat dia rasa penat, dia rasa jemu. Ini pernah terjadi. Satu kisah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Dia berkata, seorang ni ahli ibadat, seorang ni ahli ilmu. Ahli ilmu ni maknanya dia ni orang yang tahu atau mengenal Tuhan. Itu ahli ilmu. Dia tahu kenal Tuhan. Yang satu ni ahli ibadat, tapi dia tidak punya ilmu. Ataupun kita kebahasakan kuranglah ilmu. Tapi rajin beribadat. Ilmu tauhidnya kurang. Ibadatnya lebih. Apa saja ibadat sunat dia buat. Pada waktu malam tahajud dia akan tahajud. Solat apa? Dikatakan solat tasbih, dia buat solat tasbih. Mana semualah dia lakukan.
Akhirnya Imam Ghazali kata, ya, iblis menguji si ahli ibadat. Ya. Ketika si ahli ibadat ini sujud, ya, pada waktu malam, dia sujud. Ketika sujud, iblis datang. Wahai hambaku, aku adalah Tuhan. Mulai sekarang, tak perlulah engkau mengibadati aku lagi. Dan aku sudah jamin kedudukanmu di syurga. Ya. Bila si ahli ibadat ini terdengar suara itu, lantas terus dia bagi salam. Ya, sembahyang tak habis lagi. Terus bagi salam saja. Ya, lalu dia kata, Ya Allah, inilah yang aku tunggu-tunggu. Kata dia. Lepas daripada peristiwa itu, ahli ibadat ni langsung tidak beribadat. Bila ditanya, orang pun hairan. Dia ni ahli ibadat. Dia rajin beribadat. Tapi sekarang dia tak pernah beribadat. Apa jawabnya? Dia kata, engkau tak tahu apa yang aku tahu. Kedudukanku dah ditentukan oleh Allah. Maknanya di syurga. Sebab itu aku tak perlu beribadat lagi. Ya? Sebab Tuhan dah, ya, letakkan aku kedudukannya di syurga. Ya? Mulai hari itu dia pun tidak beribadat. Faham tak? Itu maknanya dia pun beribadat, dia dah rasa jemu. Sampai datang berita macam tu, dia bersyukur. Inilah yang aku tunggu-tunggu. Inilah yang aku tunggu-tunggu. Ya? Maka ahli ilmu ini pula, yang ahli ilmu tahu, ya, akidah. Tapi dia ni pula tidak beribadat. Maknanya tidak beribadat, tapi bukan dia meremehkan ibadat. Ya, dia tidak beribadat. Ada ilmu tapi tidak beramal lah, bahasanya macam tu lah. Lalu dalam keadaan yang di satu hari dia tengah mabuk-mabuk, minum. Ya, dia pun kaki minum. Ya, lalu dia dalam keadaan mabuk, datanglah iblis. Dia kata, wahai hambaku, minumlah sepuas-puas kamu. Ya, aku dah jamin kedudukanmu di syurga. Ya. Bila si ahli ilmu ini dengar, ya, maka, ya, antara dia hayal dan tidak hayal macam itulah. Kira baru-baru lagi. Ya. Lalu bila dia dengar suara itu, botol arak yang dipegang dicampakkan ke arah suara itu. Lalu dia kata apa? Hai iblis, engkau jangan nak membohongi aku. Aku tahu Tuhanku. Dia kata macam tu. Jadi dia tahu yang iblis ni tipu dia, nak tipu dia. Ya? Jadi kata si Imam Ghazali, dua-dua ni memanglah dia tak baik. Satu ahli ibadat tak ada ilmu. Satu ahli ilmu tak beribadat. Memang dua-dua tak baik. Tapi kata Imam Ghazali, ada sikitnya baik kepada ahli ilmu. Dia kenal Tuhan. Jadi tak ditipu dek iblis. Tapi yang ahli ibadat ni, ya, dia kena tipu terus dia berhenti beribadat sebab tak ada ilmu akidah. Dia tak kenal Tuhan sebenarnya. Dia hanya ikut-ikut sahaja dan rajin dia beribadat. Ini dikatakan di sini, kita jangan berlebih-lebihan sangat, ya, dan jangan pula kita, ya, mengurangi sangat. Jadi kita sederhana. Kalau kita rasa ada yang dikatakan, ya, muakkad, kita ambil, ya, lakukan, jadikan kebiasaan. Ya. Kalau kita dah, ya, terbiasa dengan itu, kita lakukan tahajud, jadi kebiasaan kepada kita, tak apa. Jangan kita macam-macam solat-solat sunat, ibadat-ibadat sunat sampai suatu hari kita jemu. Jangan sampai macam itu. Bila terjadi macam itu, ini cerita tadi, kena ingat. Sebab manusia ni ada satu peringkat dia boleh jemu dan dia boleh sampai peringkat dia dah malas, give up dan sebagainya. Ya. Jadi itu sederhana. Kesederhanaan itu kita kata dalam tajuk ini, tidak berlebihan dalam ketaatan. Jangan melampau-lampau sangat sehingga kita
melakukan sekali dan meninggalkan terus. Itu banyak. Ya, tapi sikit yang kita lakukan berterusan. Itu memang dalam hadis ada macam itu. Sebagai amal yang sedikit tapi berterusan. Ya, itu adalah apa amalan yang dikendaki. Macam itu. Baik, kita sambung lagi. Allah berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Quran surah Taha 1 hingga 2. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran Al-Karim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai upaya menghilangkan kesusahan yang dialami umat manusia serta untuk melepaskan belenggu dan rantai yang mengikat umat-umat terdahulu. Oleh kerana itulah Al-Quran ini berfungsi sebagai penyembuh bagi hati, iaitu jiwa, dan cahaya bagi mata hati. Maka dari itu, siapa saja yang mengikuti petunjuknya nescaya akan selamat di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, siapa saja yang berpaling dari kitabnya ini pasti termasuk orang-orang yang binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran kesulitan bagimu. Quran surah Al-Baqarah 185. Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada hamba-hambanya bahawa yang dia inginkan bagi mereka adalah kemudahan, bukan kesulitan. Iaitu dengan cara menghilangkan kesukaran dari diri mereka serta hanya membebani mereka dengan hal-hal yang mampu mereka kerjakan. Di samping itu, mereka hanya akan dihisap sesuai dengan apa yang pernah diperbuat. Kerana itulah Allah Azza wa Jalla mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama yang terbaik. Al-Hanifiyah As-Samha, agama Nabi Ibrahim yang mudah. Ya. Baik. Saya masuk mula. Ayat yang dibaca surah Toha ini, dia ada kisah tentang Umar Al-Khattab, ya, yang mana ya, adiknya Hafsah. Dia masa itu Umar ya dia belum Islam lagi, tapi dia memang marah dengan Nabi dan dia memang memusuhi Nabi. Tapi Nabi juga pernah mendoakan semoga Islam itu kuat dengan Umar. Nabi pernah mendoakan demikian. Jadi apalagi ya Hafsah ini pula dia masuk Islam. Lagilah tidak disenangi oleh si Umar. Jadi suatu hari ya, si Hafsah ini membaca Al-Quran dan ya, dia tidak sedar ada Umar dia di rumah itu. Jadi bila dia baca surah Toha ini, Umar terdengar. Ya, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidak kami turunkan ke atas engkau Al-Quran ini supaya ia jadi susah atau ia mencelakakan. Jadi Umar berfikir, Quran yang dibaca itu tidak memberi kecelakaan, tidak menyusahkan. Kenapa selama ini aku memusuhi Rasul, memusuhi Muhammad? Ya. Disitulah, sejak itu Umar telah terbuka jiwanya untuk menerima Islam. Sebab dia dengar ayat ini. Ya, ayat ini dibaca oleh Hafsah ini. Jadi artinya, Umar keras, hatinya seperti batu. Tetapi lunak, lembut dengan memahami Al-Quran ini. Jadi orang kita pula, ya, kalau nak lembutkan hati, dia bacalah ayat ni 7 kali. Air bagi minum ke anak, biar anak tu lembut hati. Ya, inilah tafsiran orang-orang kita punya faham macam tu. Ya, sebenarnya Umar lembut bukan kena air minuman si Hafsah ke dibacakan 7 kali ayat ni, tak ada.
Dia lembut umar tadi kerana dia faham ayat ini. Jadi sebenarnya itulah yang dikendaki, suruh kita faham ayat ini. Ya. Suruh fahami ayat Quran. Itu yang dimaksudkan. Barulah dia Quran ini berfungsi dapat menyembuhkan, melonakkan hati yang prasangka jahat selalu, yang selalu hatinya tidak senang dengan orang lain, tak pernah tenang. Jadi dengan Al-Quran itu membawa kepada ketenangan jiwa. Apalagi dia memahami ayat-ayat itu, sudah tentu lagi lah meresap kemanisan iman terhadap Al-Quran. Ini kelebihan Al-Quran. Ada satu ayat yang tersebut, walaqad yassarnal Quran fahamil muddakir. Demi sungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran, tapi sedikit yang mau ambil ingatan. Ataupun kenapa kamu tak ambil ingatan? Jadi Allah telah mudahkan Al-Quran, tapi kamu tak mau ambil ingatan tentang Al-Quran. Dan ayat yang dibaca tadi juga menerangkan bahawa Allah mahukan kemudahan, bukan nak menyusahkan. Kalau Quran turun ni untuk menyusahkan, syariat Allah ni turun nak menyusahkan, Allah tidak turunkan. Tapi ia sebenarnya untuk memudahkan kamu. Selama ini, hukum jahiliyah zalim, aniaya, kejam. Tapi dengan Al-Quran itu masing-masing rasa lega. Terutama wanita-wanita merasa lega sebab mereka terasa dilindungi, dipimpin. Tidak seperti zaman jahiliyah mereka terabai, mereka tersisih, tak dipedulikan, dibenci. Bila Islam datang, dia telah membela kewanitaan itu. Dulu wanita tidak ada tidak ada bahagian dalam hal pusaka langsung. Dengan adanya Islam tadi, mereka ada bahagian dalam pembahagian pusaka. Jadi hal-hal macam inilah yang telah menyejukkan, menyenangkan hati manusia. Anak perempuan boleh disembelih, boleh dibunuh hidup-hidup. Jadi kedatangan Islam, hal itu adalah dosa. Dan anak yang dibunuh itu akan dipertanggungjawabkan untuk bertanya kepada si pembunuh dengan sebab apa dia dibunuh, dengan sebab apa dia dibunuh. Itu dipersoalkan. Dosa apakah sebab dia dibunuh? Ini yang dikatakan bahawa Al-Quran ini membawa kepada seseorang supaya dapat berubah. Perubahan itu kerana dia memahami isi kandungannya. Terkadang ada orang tak faham isi kandungan, dia membaca Al-Quran pun dia rasa tenang. Itu maknanya kerana apa? Kerana iman. Iman kepada kesucian ayat Quran. Dia baca, dia rasa tenang. Jadi ada orang dia tidak akan tenang. Dia baca Quran tu dia rasa macam sakit. Hatinya tambah sakit, badannya rasa panas. Dia tak suka dengan bacaan Quran. Mana dia punya kelazatan iman kepada Quran tu tak sampai kepada diri dia. Orang membaca Al-Quran walaupun bersendirian tidak dianggap gila. Tapi kalau orang baca buku sendirian kuat-kuat, hari-hari baca buku macam tu je, dah gila dia tu. Baca surat khabar kuat-kuat. Jadi orang anggap dia dah gila dah tu. Tapi tidak dianggap gila orang baca Quran walaupun kuat. Tidak dianggap gila. Dan dikatakan bahawa kita ni tidak boleh termenung atau berdiam sahaja.
Bila terbenung dan berdiam saja, kita punya sel-sel otak kita dia jadi lemah dan tidak aktif, menjadikan lama-lama seorang itu mudah kena penyakit nyanyuk. Sebab itu kita dengar ada orang kadang sampai usia yang dikatakan nyanyuk, tapi dia tidak nyanyuk. Salah satu mereka membaca Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ni dia mengaktifkan kita punya sel-sel otak kita. Jadi dia tidak berdiam. Bila tak berdiam tu maknanya otak kita jalan. Itu yang dia katakan oleh Ikrimah, tidak akan nyanyuk orang yang membaca Al-Quran. Mana tidak akan dikenai sifat nyanyuk orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran itu menambahkan aktif kita punya sel otak kita. Tapi kalau kita asyik berdiam lama-lama mati sel otak tu. Kenapa Mahathir boleh boleh tak nyanyuk sampai sekarang? Sebab dia ni aktif otak dia. Dia walaupun itu dia baca buku dia apa, jadi aktif otak dia tak berdiam. Tak diam. Kalau diam boleh jadi nyanyuk. Jadi sebab dia tak diam. Bila tak diam otak tu aktif dia. Itu tidak sampai kepada peringkat nyanyuk. Jadi orang yang tidak rajin membaca buku ke contohnya dia baca Quran. Itu pun salah satu daripada kebaikan mengaktifkan kita punya sel-sel otak kita. Itu dikatakan istimewanya Al-Quran daripada kita membaca buku bukan kerana nak aktifkan otak kita contohnya. Lebih baik kita baca Quran dapat pahala. Kan lagi baik baca Quran dapat pahala, aktif juga otak kita. Mana pilih. Baik kita teruskan lagi. Hadis 142. 142 wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun qala man hadhihi qalat hadhihi fulanatun tadhkuru min salatiha qala mah 'alaikum bima tutiquna fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana ahabbud dini ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Aisyah pada saat itu sedang bersama seorang wanita. Lalu beliau bertanya, siapakah wanita ini? Aisyah menjawab, ini adalah Fulana. Aisyah pun menceritakan perihal solatnya. Maka beliau berkomentar, tahanlah, hendaklah kalian beribadah sesuai dengan kemampuan kalian. Demi Allah, Allah tidak akan jemu sehingga kalian sendiri yang akan jemu. Dan pengalaman agama syariat yang paling beliau sukai adalah yang dikerjakan secara berterusan. Muttafaqun alaihi. Lafaz mah berfungsi sebagai larangan sekaligus peringatan. Lafaz la yamallullah bermakna Allah tidak akan memutus pahala amal kalian, serta dia tidak akan memperlakukan kalian seperti perlakuan terhadap orang yang bosan hingga kalian sendiri yang akan bosan dan meninggalkannya. Oleh kerana itu, hendaklah kalian beribadah sesuai dengan kemampuan secara terus-menerus agar pahala dan kurnia yang kalian terima darinya pun tetap mengalir dan tiada berhenti. Nanti dulu Jadi kita berbalik kepada hadis tadi. Bahawa ketika Nabi masuk menemui Aisyah pada masa itu, sedang dia bersama ada seorang imra'atun, seorang wanita. Nabi pun tanya, siapa ni? Katanya, siapa wanita ni? Nabi Aisyah kata Fulanah, si Fulan tu. Kita kan selalu gunakan bahasa
Fulan kan. Kalau kita tak tahu orang, kadang kita aja, si Fulan cakap tu. Ya, si Fulan cakap. Tapi kalau perempuan, sebenarnya Fulana. Fulana tu untuk perempuan. Tapi kita biasa sebut Fulan. Lelaki pun Fulan, perempuan pun Fulan. Sebab kita tak ada kalimah mu'annas. Ya. Jadi, ya, siapa yang cakap tu? Si Fulan lah cakap. Si Fulan lah cakap. Macam tu. Ya. Kita tak sebut perkataan Fulanah. Patutnya kalau perempuan Fulanah. Jadi dalam bahasa kita tak ada macam tu. Ya. Sebab itu agaknya mudahnya bahasa kita. Orang-orang luar kadang datang sini, kejap je dah boleh berbahasa. Ya. Agaknya mudah betul bagi dia bahasa kita ni. Ya. Aisyah pun ceritalah. Cerita tentang apa? Tentang solat. Perihal solatnya. Ya. Perempuan tu hebat solatnya itu ini. Ya. Diceritakan. Ya. Maka, ya, dia pun berletih lah cerita. Ya. Beliau pun berletih lah. Tahanlah hendaklah kalian beribadat sesuai dengan kemampuan. Ya, demi Allah. Allah tidak akan jemu sehingga kalian sendiri yang akan jemu. Dan pengamalan agama syariat yang paling beliau sukai ialah yang, ya, dikerjakan secara terus-menerus. Faham ya? Sebab itu jangan melampau-lampau. Ya? Jangan melampau-lampau. Kalau boleh buat istiqomah lah terus. Ya? Contohnya, ya, berat ke kita nak berzikir lepas solat? Kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, dengan 100 la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berat ke? Rasa tak berat. Ya. Nabi kata pun, ya, itu tak berat. Ya, tapi sedikit yang mengamalkan, kata Nabi. Sebab itu, bila tak berat, kita amalkan dia istiqomah. Setiap kita lepas solat, kita dah buat 100. Kalau 5 kali solat, dah 500. 100 di ucapan. 1,000 dalam timbangan. Kalau 1 hari 500 di ucapan, di lafaz, ya, 5,000 dalam timbangan. Itu 1 hari. Jadi kalau kita istiqomah, ya, membaca demikian atau kita berzikir demikian, tak ke yang dikatakan dalam hadis tamla'u bainas sama'i wal ard, yang memenuhi langit dan bumi. Ya, dia punya banyak tu sehingga memenuhi langit dan bumi dan memberatkan timbangan, ya, dalam mizan nanti, ya, timbangan di akhirat nanti. Jadi kena istiqomah. Jangan melampau-lampau, ya, beribadat sehingga nanti satu peringkat jemu. Bila jemu, bosan, ya, akan merosakkan diri kita juga. Sehingga, ya, solat yang wajib ditinggalkan. Lagilah parah. Ya. Dulu rajin solat, dibuat macam-macam solat. Kemudian bila ditinggalkan sampai solat fardu pun ditinggalkan. Jangan sampai demikian. Ya. Dulu kita dah pelajari, ya, solat, ya, kalau kita sanggup nak lakukan solat fardu dengan solat sunat atau disebut sebagai rawatib, ya, solat yang mengiringi solat fardu, ya, buatlah, ya, paling kurang pun 10, ya, 10 yang mengiringi solat fardu, ya. Kalau rajin, buatlah 10 itu. Ya, kalau ada rajin lagi, ya, buatlah solat malam, solat tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat, ya, dah 11 rakaat. Ya. Kalau mampu lagi, buatlah yang, ya, soheh. Hadisnya seperti solat duha, buatlah solat duha. Jangan macam-macam, ya, solat tasbih, solat taubat yang nas tak ada kuat pun.
Ya, kita nak amalkan tak apa. Ya. Buat solat tasbih, buat solat hajat, buat solat taubat, buat solat apa lagi, ya. Yang tak ada dalam buku pun, ya, kita solat. Ya. Jadi, ya, buat yang wajib. Ya, kalau kita sanggup yang fardu dengan rawatib yang mengiringi fardu, buat. Ya. Kalau ada kemampuan, kita sanggup nak buat tahajud, buat. Macam tu. Ya. Jangan melampau-lampau. Takut. Ni takutnya apa? Takut nanti jatuh bosan. Biar kita belajar daripada cerita kura-kura dengan Arnab. Kan? Kura-kura slow ya, tapi sampai ujung. Arnab laju, berhenti tengah-tengah, lalah kena potong dek kura-kura. Kura-kura menang. Macam itulah ibaratnya. Ya. Modal tu pun dah cantik juga. Ya. Cerita macam kura-kura. Ya. Perlahan tapi ya, sampai hujung. Sampai penamat. Okey, kita teruskan lagi. Apa tadi? Pengesalan di tak payah baca. Kata asing. Kata kosa kata asing. Al-malalu, kata benda dari lafaz yamalu, kejemuan atau kebosanan, iaitu keberatan dan keengganan jiwa terhadap sesuatu yang pernah disukai. Tutiquna, sesuai dengan kemampuan, ini yang kalian mampu. Kandungan hadis, boleh menanyakan identitas orang lain yang terlebih dahulu masuk ke dalam rumah kita, baik dia seorang lelaki maupun perempuan. Dianjurkan memaparkan beberapa permasalahan di hadapan orang berilmu agar dia memperbaiki yang salah dan memuji yang benar. Disunatkan memberi kencaman pada saat melihat kemungkaran. Mengubah kemungkaran dapat dilakukan ketika mengetahuinya, tetapi disertai dengan kemampuan untuk mengubah kemungkaran itu. Tidak boleh menunda penjelasan yang memang sangat dibutuhkan. Banyak beribadah di luar kemampuan fisik dapat menimbulkan kejenuhan dan kebosanan yang mengakibatkan jiwa tidak mahu melakukannya lagi. Bersahaja dan tidak berlebihan dalam beribadah adalah faktor pendukung bagi kelanggengannya, selain menetapkan jiwa dalam ketaatan. Amalan yang paling disukai dan paling berpahala adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus, meskipun jumlahnya tidak banyak. Pemenuhan hak jiwa dengan melakukan hal-hal yang mubah berpahala selama dimaksudkan untuk meneguhkan amal soleh dan memelihara ketekunan dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik ya. Jadi dalam kesimpulan hadis ini, maka banyaklah pelajaran yang kita boleh ambil. Ya. Jadi kalau ada orang datang ke rumah kita, ya, baik lelaki ataupun perempuan, maknanya kena dipertanyakan, ya, siapa yang datang. Itu tidak ada salah. Macam Nabi tanya siapa perempuan ni, ya, itu tidak salah. Ya. Dan begitu juga, ya, menanyakan, ya, masalah-masalah, ya, di hadapan orang yang berilmu, ya, dan supaya kita mengetahui duduk kebenaran ilmu itu. Terkadang ya kita mengamalkan, ya, hanya ikut-ikutan, tapi adakah amalan kita itu benar ataupun tidak? Jadi kebenaran sebenarnya ia bergantung kepada nas. Kalau seandainya ada nas, ada Quran ataupun ada hadis yang menerangkan, ya, walaupun kita tidak berguru sekalipun, tapi kita baca, ada nasnya, kita amalkan, betul jalan kita. Yang salah sebab dia tidak bergantung kepada nas, ya. Dia ikut saja, ilmu ikut-ikutan. Jadi hal ini yang menyebabkan, ya, dia tergelincir kepada jalan yang benar, sebab dia hanya ikut-ikutan. Sebab itu tidak ada salah.
ya, kalau kita membaca, ya, dan ada nas keterangan itu menunjukkan, ya, boleh melakukan demikian, ya, tak apa, ya. Kecuali kalau timbul keraguan, tanyalah kepada ahli ilmu, ya, ya. Tapi dalam hati kita mesti menangkan, ya, kebenaran hadis sahih, memenangkan Al-Quran Al-Karim. Kita mesti menangkan, ya, sebab, ya, itulah yang benar. Kata-kata itulah yang benar. Ya, manusia ini, ya, hanya mentafsirkan ayat itu. Bukan dia sebagai pembuat dasar syarak, bukan. Yang membuat dasar syarak Allah, ya, dan Rasulnya yang menunjukkan. Seperti contoh solat, Allah perintahkan. Siapa tunjuk cara solat? Nabi. Macam itulah bentuk yang senang kita fahami, ya. Dan diterangkan juga bahawa kita beribadah, ya, di luar kemampuan fizikal kita. Fizikal ni mana kita punya jasmani kita. Macam solat, ya, fizikal, ya, di luar kemampuan kita. Ataupun puasa juga fizikal. Jadi kita puasa mengikut apa yang disyariatkan. Ini tak, kita puasa melampau-lampau yang tidak disyariatkan, akhirnya kita jemu. Itu bahaya, ya. Contohnya, ya, puasa yang tidak disyariatkan itu, kita puasa wisal terus menerus, tak berhenti. Ya, contohnya 7 hari kita puasa, disebut sebagai puasa wisal, bersambung-sambung. Ya, itu tidak ada syariat. Kata Nabi, sebaik-baik puasa ialah puasa Nabi Daud. Ya, sehari puasa, sehari buka. Ada juga sehari puasa, sehari buka, tak terus menerus. Ya, ini tak. Ya, puasa 7 hari berterusan. Ya, itu bukan sunnah. Yang macam tu dikatakan nanti dikhawatiri kita sampai peringkat bosan, letih, lemah. Ya, apalagi makin berusia, makin lemah. Akhirnya kita dah bosan nak beribadat. Lala dia kata, kalau umurku 65 tahun, aku dah tak nak beribadat lagi lah. Dah banyak aku beribadat, dah lama lah. Ya, dah masuk 65 aku dah berhenti lah beribadat. Ya, ini tidak ada nas, ya, yang menerangkan demikian. Yang ada nas, wa'bud li rabbika hatta ya'tiyal yakin. Ibadatilah Tuhan kau sehingga datang keyakinan. Datang keyakinan tu maknanya ialah maut, tafsirannya. Maknanya mengibadati Allah sehingga sampai ajal, ya, sampai mati, ya. Itu maknanya tidak ada pincinnya. Baik, ya, rasanya sekadar itu dulu untuk kuliah hari ini. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi hadis yang ke 143. Ya, mudah-mudahan kita dapat